keasliannya tetap terjaga. Dijaga oleh Allah SWT dengan dihafal oleh berjuta manusia. Dan inilah yang menarik perhatian, salah satu yang menarik perhatian Yusuf SD hingga menyebabkan beliau memeluk agama Islam. Dan beliau mengeluarkan kenyataan, if whatever reason today we destroy the Holy Quran, tomorrow the Muslim can bring the new Quran as what been revealed to Prophet Muhammad SAW. Because a lot of them memorize the Holy Quran. Kalaulah sebab apa sekalipun Quran dibinasakan hari ini, esok umat Islam akan dapat Quran yang baru, ataupun boleh buat Quran yang baru seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab ramai di kalangan mereka yang hafal Quran. In contrast with the Holy Bible, berbanding dengan Bible, if whatever reason today we destroy the Holy Bible, tomorrow we cannot get a new Bible because none of us memorize the Holy Bible. Kalau hari ini kita binasakan semua Bible, esok kita dah tak ada lagi Bible yang baru. Sebab tidak ada seorang pun di kalangan kita yang hafal Bible. Inilah hakikat tuan-tuan, tidak ada seorang pun orang Kristian yang menghafal Bible. None of them berbanding dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap terjaga keasliannya, dan Al-Quran menjanjikan pada kita bahawa mukjizat Al-Quran akan terus tersingkap. Tanda-tanda kebesaran Allah akan terus terpapar daripada semasa ke semasa, yang membuktikan kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini. Seluruh alam ini Allah akan tunjukkan satu persatu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Wa fi anfusim, dan pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti annahul haq, bahawa benar Quran datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini, fakta-fakta ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Satu fenomena yang menarik, tuan-tuan, insya-Allah hari ini saya akan bicarakan salah satu mukjizat Al-Quran dalam bidang oceanografi ataupun dalam bidang alam samudra. Kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan di padang pasir. Kita tahu Nabi Muhammad dibesarkan di padang pasir. Kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah berlayar di lautan. Kita tahu Nabi Muhammad tak pernah menyelam dalam laut. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan fenomena-fenomena yang menakjubkan, yang hanya diketahui di zaman ini, sedangkan Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah pun menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Bukankah ia satu yang cukup menakjubkan, tuan-tuan? Iaitu tentang apa yang ada di dalam laut, lapisan ombak dan kegelapan di dalam lautan. Tuan-tuan sekalian, cahaya ada 7 jenis cahaya. Cahaya ada 7 jenis cahaya. Apabila pancaran cahaya matahari terkena pada permukaan air, contoh ni permukaan air. Ini permukaan air. Pancaran cahaya matahari terkena pada permukaan laut, sebahagian cahaya akan dipantulkan balik, dan sebahagian cahaya akan menjunam ke dalam. Namun demikian, ketujuh-tujuh cahaya ini hanya mampu untuk menjunam ke dalam laut sedalam 10 meter saja. Untuk makluman tuan-tuan, fakta ini dikeluarkan oleh Badan Samudra Amerika Syarikat pada tahun 2000. Satu penemuan yang terlampau baru. Kedalaman 10 kaki, 10 meter saja, cahaya ini akan mulai hilang sedikit demi sedikit. Daripada kedalaman 10 hingga 30 meter, cahaya merah hilang. Kedalaman 30 hingga 50 meter, cahaya pink hilang. Kedalaman 50 hingga 100 meter, cahaya kuning hilang. Kedalaman 100 hingga 200 meter, cahaya hijau hilang. Kedalaman 200 hingga 1000 meter, 3 cahaya ini beransur-ansur hilang, biru, ungu dan indigo. Dan pada kedalaman 1000 meter ke bawah, langsung tidak ada cahaya. Kawasan yang gelap gelita, langsung tidak ada cahaya. Fenomena ini mungkin kita tak boleh dapati di Laut Cina di Selat Melaka, sebab Selat Melaka terlampau cetek.
Ia berada di lautan dalam, di lautan Atlantik, lautan Pasifik, hatta di Laut Cina Selatan, di lautan Hindi ada fenomena ini. Okay. Ini fenomena hilangnya sedikit demi sedikit cahaya mengikut kadar kedalaman. Apabila tuan-tuan memahami fenomena ini, kita akan dapati bahagian bawah 1000 meter ni, 1 kilometer ke bawah kawasan yang gelap gelita. Manakala ke atasnya tuan-tuan akan nampak lapisan kegelapan yang bertingkat-tingkat, berbeza-beza kadar kegelapan tersebut. Bukan hanya satu lapis kegelapannya, lapisan kegelapan yang bertingkat-tingkat, bertindih-tindih dan berbeza kadar kegelapannya sampailah peringkat yang terang benderang di atas permukaan air. Ini fenomena yang ditemui oleh Badan Samudera Amal Syarikat. Dan kalau kita potong potongan laut ini, tuan-tuan akan nampak ini potongan dia. Ya, bahagian bawah 1000 meter itu, bahagian 1000 meter ke bawah adalah kawasan yang gelap gelita. Namun satu lagi fenomena yang cukup menarik, yang baru ditemui di atas kegelapan lautan dalam menjangkau 1000 meter ini, di atasnya ada satu lapisan ombak. Lapisan ombak yang pertama. Ombak yang berada di dalam laut. Kita yang berada dekat dengan laut, kita yang pernah mandi ke laut tuan-tuan, ramai di kalangan kita pun tak tahu adanya fenomena ombak di dalam laut. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di atas lapisan ombak di dalam laut ni, ada satu lagi lapisan ombak di permukaan air, iaitu permukaan laut. Kedua-dua ombak ini ada persamaan dan ada perbezaannya. Persamaannya, kedua-dua ombak ini membadai objek yang ada. Kalau ombak di atas laut boleh membadai kapal. Kalau ombak di dalam laut mungkin boleh membadai kapal selam ataupun orang yang bekerja mencari dalam cari gali minyak, oil and gas. Apabila mereka nak ambil gambar di dasar laut itu, mereka tidak mampu untuk menyelam ke dalam laut sebab tekanan begitu kuat. Mereka akan hantar robot. So, apabila robot dihantar di sini, mereka akan rasa pergerakan robot ini kerana dibadai oleh ombak. So, perbezaannya, ombak di dalam laut lebih besar berbanding dengan ombak di permukaan air. Perbezaan yang kedua, ombak di permukaan air boleh nampak di mata kasar. Tetapi ombak di dalam laut kita tak boleh nampak. Cuma pergerakan robot yang berada di kawasan ini dapat dirasakan kerana badaian ombak daripada ombak yang besar ini. So ada dua fenomena di sini. Yang pertama, lapisan kegelapan. Yang kedua, lapisan ombak lautan dalam. Kemudian Rasulullah tambah lagi, ada lapisan ombak yang pertama, yang kedua di atas permukaan air. Kemudian di atas permukaan air ada kepulan awan dan pancaran matahari. Ini fenomena yang boleh kita nampak yang dibentangkan oleh Badan Samudera Amal Syarikat. Bahagian bawah tu gelap gelita 1000 meter ke bawah. Tidak ada cahaya langsung. Hanya binatang-binatang yang tinggal di sini yang mendapat ataupun punyai cahaya sendiri yang boleh hidup. Di muka bumi ini ada juga binatang yang mengeluarkan cahaya. Contohnya klip-klip kan. Demikian juga di laut ada binatang yang boleh hidup. Kawan saya yang bekerja dalam oil and gas selalu menyatakan bahawa objek yang ada di sini atau binatang yang berada di sini bukan ikan-ikan yang besar, lebih pada binatang-binatang yang lembut. Contohnya obor-obor, sotong yang ada cahaya sendiri. Okey. Lapisan kedua, lapisan yang bertingkat-tingkat cahayanya. Di sini hanya 3 cahaya saja yang wujud. Fotosintesis sudah tidak berlaku. Kemudian lapisan yang atas sekali, kawasan yang agak terang. Mungkin sepintas lalu inilah gambarannya. Lapisan yang atas sekali, iaitu dikenali sebagai zone, sunlight zone. Zon ini merupakan zon yang paling banyak terdapat aktiviti perikanan komersial. Zon ini menjadi habitat haiwan terlindung seperti penyu. Dan lapisan ini daripada permukaan air sehingga 200 meter ke bawah. Namun di peringkat ini juga ada lapisan-lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Zon yang kedua dikenali sebagai twilight zone ataupun zon senja. Di kawasan ini hanya 3 cahaya saja yang wujud. Ya, kalau tuan tengok 3 cahaya saja yang wujud, iaitu biru, ungu dan indigo. Okey. Kadar sinar cahaya matahari berkurangan begitu cepat dan di peringkat ini proses fotosintesis sudah tidak berlaku lagi sebab kekurangan kadar cahaya. Fotosintesis memerlukan 4 elemen. Pertama, klorofil. Yang kedua, air. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat, cahaya. Apabila kadar cahaya tidak mencukupi untuk melakukan proses fotosintesis, maka proses fotosintesis sudah tidak mampu untuk dilakukan di peringkat ini.
Zon yang ketiga, zon yang dikenali sebagai midnight zone, zon yang gelap gelita. Pada zon ini sudah tidak ada lagi cahaya yang menembusi, menyebabkan kawasan ini menjadi gelap gelita. Andai kata kita letakkan tangan begini, walaupun distance yang dekat, kita dah tak nampak sebab tak ada cahaya. So, ini fenomena-fenomena yang dibentangkan oleh Badan Samudera Amal dan Kesyarikat pada tahun 2000. Dan kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, dalam surah Nur ayat yang ke-40. Allah mulakan dengan au. Au ini adalah perbandingan, bagaikan, satu perumpamaan. Ya? Allah nak ceritakan perumpamaan hidup kita dengan satu perumpamaan di alam samudera. Kadhulumatin fi bahril lujji. Allah memberikan perbandingan dengan kegelapan. Perhatikan Allah gunakan zulumat. Zulumat adalah plural daripada zulm. Dia bukan singular. Maksudnya ada lapisan-lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Dan lapisan ini banyak, bukan satu. Sebab tu Allah gunakan ayat zulumat. Dan perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran cukup precise, cukup tepat. Di mana penggunaan ayat Quran ini menjelaskan fenomena yang tepat untuk kita semua. Bila Allah sebutkan au kadzulumatin, dan bagaikan kegelapan-kegelapan, what does it mean? Maksudnya kegelapan yang ada dalam laut itu bertingkat-tingkat dan banyak lapisan kegelapannya. Kemudian Allah jelaskan fi bahril lujji. Allah tak sebutkan fi bahr. Allah tak sebutkan fi nahar. Nahar maksudnya sungai. Fi bahar maksudnya laut. Tetapi Allah sebutkan fi bahril lujji, dalam lautan yang dalam. Syaratnya mesti laut yang dalam. Okey. Kemudian perhatikan satu persatu ayatnya. Yaghshahu maujun, di atas lapisan yang gelap gelita. Yaghshahu maujun, ada lapisan ombak. Min fauqihi maujun, di atas lapisan ombak ada ombak. Min fauqi sihabun, di atas lapisan ombak ada kepulan awan. Cuba perhatikan ni tuan-tuan. Kegelapan yang gelap gelita. Yaghshahu maujun, di atasnya ada ombak. Min fauqihi maujun, di atasnya ada lapisan ombak satu lagi. Min fauqi sihabun, di atas ombak ada lapisan, ada kepulan awan. Satu persatu, precise, cukup tepat. Nabi Muhammad describe ini yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Zaman turunnya Al-Quran, adanya kegelapan di lautan dalam, adanya lapisan ombak di lautan dalam, ada lapisan yang kedua. Subhanallah. Kemudian ada lapisan kegelapan-kegelapan yang berbeza-beza. Kita perhatikan ayat berikutnya. Min fauqi sihabun, di atas lapisan ombak yang kedua, di permukaan air ada kepulan awan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Sekali lagi Allah menggunakan perkataan plurals. Zulumat dalam keadaan bentuk plurals, bukan singular. Maksudnya lapisan-lapisan kegelapan yang bertindih-tindih dengan lapisan yang banyak. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan-kegelapan yang di atasnya ada satu lapisan-lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Bukan satu lapis yang sama, tuan. Lapisan yang berbeza kadar kegelapannya kerana kadar cahaya yang hilang mengikut kedalaman laut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Siapa yang beritahu Nabi Muhammad perkara ini? It is impossible that our Prophet Muhammad SAW could describe all these things in detail kalau ia datang pada Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita tahu Nabi Muhammad tak tahu membaca. Kita tahu Nabi Muhammad tak tahu menulis. Tetapi bagaimana fakta ini boleh diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita lihat, sama lagi ayat ini. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Andai kata dia keluarkan tangannya macam ini, walaupun distance yang dekat, dia tak boleh nampak di peringkat yang bawah sekali sebab tidak ada cahaya. Namun demikian, penutup ayat ini Allah jelaskan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya, sungguhnya mereka tidak akan mendapat cahaya. Tuan-tuan sekalian, daripada awal ayat ini sejelaskan Allah mulakan dengan ka'au, maksudnya perbandingan. Allah bukan nak ceritakan tentang alam samudera. Allah bukan nak ceritakan tentang alam laut spesifik demikian untuk kita. Tetapi Allah nak berikan perbandingan pada kita. Wahai manusia, sedarilah bahawa kehidupan di muka bumi ini kita berada dalam keadaan jahiliah. Gelap jahiliah yang gelap gelita. Bagaikan kegelapan yang ada di lautan dalam. Semua kita berada dalam kegelapan jahiliah. Melainkan mereka yang diberikan cahaya iman oleh Allah SWT barulah mendapat cahaya kebenaran yang menyuluh jalan hidup kita yang benar.
unless kita berada dalam kesesatan jahiliah. Berapa ramai penduduk dunia berada dalam kegelapan jahiliah. Berapa ramai manusia berada dalam kesesatan. Melainkan mereka yang mendapat cahaya iman. Demikian jugalah makhluk-makhluk yang hidup di dasar laut, semuanya berada dalam kegelapan. Melainkan mereka yang mendapat cahaya pada Allah SWT. Allah memberikan perumpamaan, Allah memberikan perbandingan untuk kita dalam cara untuk menyampaikan hidayah ini. Namun di sebalik itu, kita dapat pelajari fakta-fakta saintifik yang ada di alam samudra. Tuan-tuan sekalian, saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Alfred Kroner, seorang pakar dalam bidang geologi pada Monash University. Beliau menyatakan bahawa all the scientific facts mentioned in the Holy Quran was not came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came from the one who created this universe. The person who living in the desert, who didn't know the nuclear physics, it is impossible for him to describe all the scientific fact. Inilah kenyataan Profesor Alfred Kroner. Menyatakan segala fakta-fakta saintifik yang ada dalam Al-Quran mustahil datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Saya ada discuss ataupun saya explain lebih detail dalam buku ini. Ini buku yang saya tulis tentang mukjizat saintifik Al-Quran yang baru diterbitkan oleh Pustaka Salam dalam bidang-bidang yang berbeza-beza. Saya bicarakan mukjizat saintifik Al-Quran, Al-Quran bagaimana Al-Quran terjaga, bagaimana penulisan Al-Quran dan sejarah penulisan Al-Quran bagaimana ia terjaga, dan juga bidang-bidang ilmu yang berbeza dalam mukjizat saintifik Al-Quran, jenis-jenis mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang anatomi, dalam bidang biologi, dalam bidang astronomi, dalam bidang pathologi, dalam bidang entomologi dan bidang-bidang yang berbeza-beza. Untuk kita kaji lebih detail, kita hayati wahyu Allah SWT yang menjadi panduan kita hingga hari kiamat. Ini berarti Al-Quran tetap relevan hingga hari kiamat. Walaupun Al-Quran diturunkan di zaman unta, walaupun Al-Quran diturunkan di tengah padang pasir yang jauh daripada tamadun manusia. Inilah yang menyebabkan Dr. Gary Miller memeluk agama Islam. Akhirnya beliau menyatakan bahawa sepanjang aku mengkaji Al-Quran, apa yang adalah minda aku ialah Al-Quran ni kitab yang outdated, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun ironiknya apa yang aku temui, segala fakta-fakta saintifik yang diceritakan oleh Al-Quran selari dengan penemuan moden di abad ini. Akhirnya beliau menulis satu buku yang bertajuk The Amazing Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Dan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Profesor Dr. Gary Miller, seorang pakar matematik dan statistik daripada Toronto University, Canada. Tuan-tuan sekalian, bidang mukjizat saintifik Al-Quran ini telah menyebabkan ramai manusia memeluk agama Islam. Dan kita bersyukur sebagai umat Islam, Al-Quran merupakan kitab panduan kita, kitab pedoman kita. Semoga dengan kita mendalami Al-Quran ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, menjadikan kita insan yang lebih dekat pada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.